Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan belajar tentang mamnu' min as-saraf. Ya, apa mamnu' min as-saraf ini dan apa ini saraf ini dan apa beza saraf dan juga nahu. Saraf yang kita belajar waktu kita 4 dulu. Yang 4 tajuk saja yang kita belajar tu saraf, yang lain sampai tingkatan 5 semua nahu. Ya, yang kita belajar saraf tingkatan 4 dulu ada 4 tajuk. Ya, al-mushtaqat, masdar sulasi mazid, masdar af'al rubaiyah dan juga fi'il rubai. Ya, 4 sahaja tajuk yang kita belajar dalam lam ni, tingkatan 4 dan 5. Yang lain semua nahu. Dan apa perbezaan nahu dan juga saraf ini? Ya, buat yang tak tahu, nahu ini adalah berkaitan dengan baris di belakang. Paling mudah. Nahu ini berkaitan dengan bagaimana kita nak menentukan baris di belakang. Ya, dan saraf ini adalah macam mana nak menentukan dari awal perkataan itu baris apa. Contoh macam kita belajar dulu masdar, ya. Contoh allama, ta'liman. Kan macam mana kita nak tukarkan allama itu kepada ta'liman. Contoh kepada ta'allama nak tukarkan kepada isim fa'il al-muallim. Macam mana perubahan dia kepada fa'il rubai menjadi muallim. Sedangkan isim fa'il yang kita belajar kena tambah alif. Alif itu tambah di mana? Di fi'il sulasi. Kalau fi'il rubai dia jadi apa? Tambah huruf mim untuk isim fa'il. Macam itu kita tahu perubahan-perubahan daripada awal perkataan sehingga akhir perkataan. Ya, dan jarang saraf ini kita nak tentukan baris di belakang. Baris di belakang ditentukan oleh nahu. Ya, sebab itu perkataan ataupun bab mamnu' min saraf ini masuk dalam nahu. Sebab apa? Tajuk sahaja mamnu' min saraf, tapi kita nak tahu penentuan baris yang berada di belakang. Okey. Yang ni kotak ni kita tak payah baca dulu, ya. Kotak tak payah baca dulu. Kita tengok syarah dekat bawah. Apa yang ustaz ni cakap? Ya, apa yang ustaz ni cakap? Mamnu' min saraf wa kull ism mu'rab. Ya, isim mu'rab. Allahu akbar. Ya, isim mu'rab. Tak apalah ya. Isim mu'rab ini apa? Masa tingkatan 3 dulu dah belajar. Ya, mu'rab, mabni wa mu'rab. Mu'rab ini adalah satu perkataan yang berubah. Dan mabni ini adalah satu perkataan yang tidak berubah hatta yaumil qiyamah. Ya. La yadkhuluhu tanwin. Ya, poin yang kedua ni adalah dia tak akan hatta yaumil qiyamah tak akan berbaris tanwin. Ya. Wajar dan tak akan berbaris bawah. Illa kecuali idza kana mu'arrafan alif lam atau mudhafan. Kalau ada perkataan itu alif lam ataupun perkataan itu mudhaf. Apa itu mudhaf? Belajar balik masa tingkatan 4. Mudhaf nilai. Apa itu mu'arraf bin alif lam? Dia adalah isim ma'rifah. Belajar balik masa tingkatan 3 ma'rifah wa nakirah. Ya. Cuma poin yang pertama di sini adalah dia mesti isim mu'rab. Ya, perkataan yang berubah-ubah barisnya. Yang kedua, dia mestilah berbaris. Tidak boleh berbaris tanwin. Dan yang ketiga, asal perkataan itu berbaris bawah tetapi diharamkan untuk berbaris bawah. Ya, itu poin yang pertama. Okey, type. Apa ni? Dan, ya. Okey. Yang kedua, ya. Muka surat yang ke-109 pada buku teks boleh tengoklah. Ya. Muka surat 109 ya, mamnu' min saraf. Anwa' mamnu' min as-saraf. Kita tengok jenis-jenis. Anwa' mamnu' min as-saraf ni ada dua. Ya, ada dua. Yang pertama, mamnu' min as-saraf li'illati wahidah, untuk satu sebab sahaja. Okey, so maaf ya, dia tadi kesilapan dan yang gangguan ya, teknikiyah. Okey, so yang kedua pula adalah mamnu' min as-saraf li'illatain ya, untuk dua sebab. Ya, untuk dua sebab. So kita tengok sebab yang pertama ya, sebab yang pertama awalan ada 3 bahagian di sini. Ya, ada tiga bahagian ataupun 3 jenis ya, untuk satu sebab sahaja. Ya, yang pertama, marartu bi'uzna sabal yawm. Ya, apa pencerahan dan kenapa yang bertanda merah itu adalah mamnu' min saraf? Kenapa ya?
Husna, ya husna. Kenapa husna ini tergolong dia dalam golongan mamnu saraf? Kita tengok pencerahan dia, ya. Pencerahan dia kata apa? Isim maktum bil alif ta'nis maqsurah. Apa benda ni dia kata kat sini kan? Maksur. Yang kita belajar tingkatan 3 dulu. Recap balik. Banyak yang berkaitan dengan tingkatan 3, ya. Apa maksur ni? Ya, dulu bahasa tingkatan 3 kita ada belajar maksur, mamdud dan juga manqus. Apa perkataan maksur ni? Adalah perkataan alif maksur. Masa belajar tajwid dulu masa darjah 6 dulu kan, tanwin pula. Maksur ini adalah perkataan atau yang berakhir dengan huruf ya yang tak ada titik. Ya, so husna, lagi apa? Nuha, Mustafa dan sebagainya, ya. So kenapa dia tergolong dalam golongan yang tidak boleh dimamnu sarafkan? Ya, kenapa? Sebab tengok bihusna. Sebelum perkataan husna tu ada bi. Bi tu huruf apa weh? Bi tu huruf ja. Bila huruf ja selepas itu wajib berbaris bawah. Kalau dia ada alif lam, dia akan jadi baris bawah. Kalau tak ada alif lam, dia akan jadi tanwin. Contoh, azhabu ila al-madrasati. Nampak tak? Ada alif lam, baris bawah. Kalau tak ada alif lam, azhabu ila madrasatin. Ila al-madrasati. Ila madrasatin. Nampak tak? Ya. So macam tu. So kalau tak ada alif lam kat situ, dia akan jadilah marartu bihusnin. Dah tukar nama orang tu jadi Husnan pula. Ya, contoh Nuha. Marartu bin Nuha. Jadinya Marartu bin Nuhin. Dah jadi nama orang Nuh. Bukan Nuha. Ya, nampak tak? So, dekat situ Husna itu tergolong dalam golongan yang tidak boleh ditukar baris. Nampak? Macam tu. Ya, sebab tadi poin kita belajar apa? Yang pertama tak boleh dia jadi tanwin. Ya, yang pertama tak boleh dia jadi tanwin atas ke bawah, tak boleh jadi tanwin bawah. Ya, sebenarnya mak saraf ni tak boleh dijadikan tanwin. Dan yang kedua tak boleh berbaris bawah. Dan yang ketiga dia mesti isim mu'rab. Ya, isim mu'rab. Yang kedua, indi haqibatun hamra'u. Ini bukan naat ke? Mestilah indi haqibatun hamra'un. Dulu kita belajar naat masa tingkatan 4 kan. Ini kan sifat bagi beg tu. Haqibah kan beg, hamra' kan merah. Ya, kenapa tak jadi naat dekat situ? Ini baru kita tahu. Penerangan tingkatan 5 baru kita tahu. Ya, so kita tengok apa pencerahannya. Isim muntaha bil alif mamdud. Mamdud pula. Tadi maksur, mamdud ni apa? Satu perkataan atau kata nama yang berakhir dengan amzah. So perkataan apa yang berakhir dengan huruf amzah tidak boleh dibariskan tanwin. Nampak? Kenapa tak boleh jadi haqibatun? Kenapa tak boleh jadi tun? Kenapa tak boleh jadi un? Kenapa tak ikut man'ud dia? Nampak tak? Sebab dia adalah perkataan yang berakhir dengan alif ta'nis mamdudah. Tak boleh. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga apa pula jenisnya? Betul tulis 3. Ya. Zara'tu labu masajida adidatan. Ini juga naat. Kenapa zara'tu labu bukan masajid dan adidatan? Adidah itu yang cantik, yang baharu. Kenapa man'ud dia tak ikut naat? Sebab apa? Tengok pula pencerahan dia. Sirah muntaha jumu' wa huwa jama' taksir. في وسطه ألف سكينة وبعده حرفا أو ثلاثة. Perkataan jamak taksir yang tengah-tengahnya ada alif. Ni, tengok alif kat situ. Ya, dan alif itu mesti berbaris mati. Ya, mati. Ya, dan alif itu mesti berbaris mati, dan selepas alif itu mesti ada 2 atau 3 huruf. Tak boleh ada 1 huruf. Tak boleh. So selepas apa-apa perkataan jamak taksir yang tengah-tengahnya ada alif yang mati, dan selepasnya ada 2 atau 3 huruf, itu juga tergolong dalam golongan mamnu' min sarf. Tak boleh dibariskan baris bawah. Ya, dan tak boleh dibariskan baris tanwin.
So penyebab yang tak boleh dijadikan sini adalah berbaris tanwin. Dia tak boleh jadi masajidan. Dia tak boleh jadi tanwin atas, tanwin bawah ke, tanwin depan ke. Ya. So kat sini apa lagi perkataan selain masajid? Malabis. Ya, malabis. Tulis kat tepi ni ya. Allah. Payahnya tulis macam ni. Malabis. Baju. Ha. Masajid. Madaris. Sekolah jamak kepada madrasah. Ya. Habis untuk satu sebab. Kita masuk yang kedua. Ya, ini yang kedua. Yang kedua untuk dua sebab. Apa dua sebab tu? Yang pertama. An yakunu isman alaman bijanibi illatil ukhra. Alaman ini adalah nama orang. Nama orang, ya. Ataupun tak, kalau tak nama orang pun dia adalah satu kata nama dan dia bukan sifat. Ya, kata nama dan sifat ini lain. Contoh Ahmad, Kacak. Ahmad kata nama, Kacak itu sifat, ya. Contoh Syirhan, handsome. Syirhan itu kata nama, handsome itu sifat. So alaman kata nama. Apa? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perkara yang kita kena tahu. Sebab tu mamnu' surah ni banyak, tapi benda ni senang je. Ya. Murakkab majazi yang pertama adalah perkataan yang daripada kata tempat. Contoh Kuala Lumpur. Kenapa dia tergolong dalam mamnu' surah? Ya, cuba baca. Zahaba al-abu ila Kuala Lumpur ma'a zamilih. Ya, nampak ada perkataan illa. Kan illa. Selepas baris illa, kena baris bawah. Dalam mamnu' min as-sarf tak boleh dibariskan sebagai baris bawah. Kalau contoh dibariskan baris bawah, dia jadi apa? Zahaba al-abu ila Kuali. Dah tukar, dah jadi Kuala Lumpur. Nampak tak? So, perkataan ini terus mengubah maksudnya kepada Kuali, ya. So kat sini tak boleh. Kan? Yang kedua, mana dua? Okay, dua sebelah ni, ya. Maktum ni sebelah ni, ya. Sebelah dia. Maktum bil alif wa nun manzidatain. Kata nama yang asalnya ada alif lam. Macam contoh kita tahu ada nama orang Ramadan. Ada nama orang Sya'ban. Apa lagi nama yang belakang dia ada alif nun, ya? Farhan. Maka perkataan itu yang asal dia ada alif nun. Contoh dia lain. Contoh seorang nama dia Farhan. Contoh kat Ramadan yang kita nampak kat sini, Ramadan. Seorang kita nama orang Ramadan. Ramadani. Kalau dua orang, dia tak akan jadi Ramadanani. Sebab apa tambah alif nun? Itu lain. Dia lain dengan musanna. Ini memang kata asal dia. Nama asal dia memang ada alif nun. So, dia juga termasuk dalam golongan yang tak boleh ditukar baris. Contoh, Sya'banu syahrun ma baina Rajabin wa Ramadana. Sepatutnya Sya'banun syahrun ma baina Rajabin wa Ramadanin. Nampak? Dia tak boleh dibariskan tanwin. Itu sahaja. 3, ya, bawahnya. Isim muzakkar makhtum bita ta'nis. Nama seorang lelaki yang berakhir dengan ta ta'nis. Contoh macam Hamzah. Hamzah, ya kan belakang tu ada ta. Kan kalau biasa kita tahu, nama ta ni nama lelaki. Tapi yang kita belajar waktu tingkatan 3 dulu adalah mu'annas majazi dan mu'annas hakiki. Ini tak tergolong dalam mu'annas hakiki. Ya, ini dah masuk dalam muzakkar, iaitu perkataan yang berakhir dengan huruf ta tapi dia adalah lelaki. Dan dalam kita belajar tingkatan 5 pula, tak boleh dibariskan baris tanwin, tak boleh dibariskan sebagai baris bawah. Sepatutnya apa kat situ? Ra'aitu Hamzata fi maktabatil madrasati. Sepatutnya apa? Ra'aitu Hamzatan
fi maktabati madrasah. Kenapa jadi hamzatan? Sebab dia jadi maf'ulun bih. Ra'atum fi'il, tu itu isim mustatir ala taqdiruhu ana wa huwa fa'il, dan juga hamzatan itu adalah maf'ulun bih mansub bil fathah. Disebabkan dia adalah mamnu' min sarf, dia akan jadi maf'ulun bih mansub bil fathah niyabatan anil qasrah li'annahu mamnu' min sarf. Nampak? Dia punya i'rab ya, dalam ini pun ada i'rab ya. So i'rab dia panjang. Jangan risau, bawah nanti kita akan belajar. Ya, itu saja untuk yang ketiga. Dan yang keempat, akas dia tentang dia muannas lafzi wa ma'nawi. Zainab. Ya, Zainab ini adalah muannas hakiki ataupun muannas lafzi. Ya, Zainab tak ada tak marbutah, tapi sebutan dia, lafaz dia adalah menunjukkan kepada perempuan. Okey. Kenapa dia jadi macam tu? Sepatutnya Zainabun. Ya, tak ada alif lam. Okey. Selesai. Senang je 1, 2, 3, 4. Yang kelima pula, A'jami. A'jami ini adalah nama orang Arab. Orang Arab. Ya. Ibrahim. Lagi apa? Nuh. Muhammad. Ataupun nama-nama Nabi lah. Ya, nama-nama Nabi yang senang. Ya, nama orang Arab ni kita tak tahu sebab kita bukan orang Arab. Kita duduk negara Arab ni, kita baru tahu nama orang pattern ni macam mana kan. So senang-senangnya nama Nabi lah yang kita tahu sebab dia orang Arab kan. Saqabala Zaidun Ibrahima. Dapat tak Ibrahima? Sepatutnya Ibrahimon. So tu tak boleh tukar baris. Selesai juga. Okey. Yang keenam apa? Isim ala wazni fi'li. Guna wazan pula. Guna wazan. Nama yang daripada wazan fi'li. Ya'malu Yazid mu'alliman fi madrasah. Yazid ya. Perkataan asalnya al-fi'li, wazan fi'li. So wazan ni azid. Azid ya. So Yazid, nampak tak? Dia macam kadang kita ni kena tengok satu-satu. Ya. Wazan dia adalah wazan fi'il, al-fi'li. Tapi nama dia Yazid. So dia kena balik-balik perkataan asal. Yang senang mana? Cuba tengok yang nombor 7 ni. Ya, nombor 7 ni. Dia kata apa? Ma'dul ala waznin fu'al. Ya, wazan fu'al apa? Umar. Ya, Umar. Nama Umar. Nama Umar ataupun nama yang daripada wazan fu'al ini juga tidak boleh dibariskan tanwin dan tak boleh juga dibariskan sebagai baris bawah. Ya. Itu saja untuk untuk dua sebab jenis yang pertama. Okey, untuk dua sebab jenis yang kedua apa pula ini? Ada berapa je tu? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Tadi ada 7. Yang ni ada 5. So 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 jenis untuk dua sebab. Ya, tadi sebab pertama untuk kata nama dan sebab kedua adalah isim wasfan. Kata nama yang bersifat. Yang bersifat lah. Ya, yang pertama apa? Maktum bil alif wa nun mazidatan. Tadi juga sama. Tapi kenapa ini masuk sini juga? Sebab ini berkaitan dengan sifat. Tadi yang alif nun dekat atas berkaitan dengan nama. Yang dekat bawah ni alif nun yang berkaitan dengan sifat. Uridu an azhaba ila al-mat'am li'annani jaw'an. Saya nak pergi ke kantin. Saya nak pergi ke restoran. Sebab saya berasa lapar. Jaw'an, lapar. Apa lagi perkataan selain tu? Jau'an. Jau'an ni lapar. Lagi atushan. Alif ta, shin alif nun. Atushan, haus. Ya. Ataupun ta'ban. Ta'in ba, nun ta'ban, letih, na'san, ngantuk. Ya. Itu. Ini adalah sifat kan? Jauh ni lapar, sifat. Atushan ni sifat. Ta'ban ni sifat. Ya. Habis. 2. Isim ala wazan af'al. Atau isim dalam wazan af'al. Apa? Aswad. Aswad ni hitam. Hitam ni sifat. Apa lagi? Aswad, asfar, ahmar, asra. Asra pula. Aqdar. Ya, warna-warna tak semestinya warna juga. Apa-apa sifat lah. Ya. Aktubu ad-dars biqalamin aswada. Kenapa bukan aswadin? Sebab naat dia. Sebab dia adalah daripada wazan af'al. Okey, habis. 3. Ma'dul ala wazan fu'al atau maf'al min al-a'dad 10. Ya. Perkataan dari wazan fu'al ataupun maf'al boleh jadi dua keadaan daripada bilangan. Ya, bilangan ke-10. Contohnya apa? Khumas.
Contoh kita belajar dulu kan, ada kita dengar perkataan sulasi. Fu'al lah tu. Sulasi rubai, khumasi, empat khumas tu. Khumas ni, khumas. Khumasi, sudasi, subai, sumani, tusa'i. Ha tu. Kalau makhmas kita belajar apa? Makhmas, maslas, marba', makhmas, masdas, masba', masman dengan mutassa'. Macam tu. Ya. Habis juga bab ni. Itu je daripada wazan. Wazan senang. Okey, maklum ada wazan lagi. Wazan fu'al. Ukhar. Ukhar. Daripada perkataan ukhar. Ataupun perkataan apa saja daripada wazan fu'al. Dan yang terakhir, maktum bi alif ta'nis maksura. Tadi pun ada juga maktum bi alif ta'nis maksura husna. Tapi husna tadi nama orang. Yang ni Atisha ini adalah daripada sifat. Ya, daripada sifat. Apa Atisha ni Atisha? Haus. Ya. Turid, dah tertutup pula. Turid apa tu? Tala lima la'ana Atisha. Maksudnya saya ni haus lah, haus. Ini haus. Itu macam tu. Okey. So barulah kita masuk i'rab. Ya, tengok yang pertama. Zainab kutubuha murattabatun ala rafi. Ya, Zainab buku-bukunya tersusun di atas rak. So apa dia punya i'rab? Mubtada' marfu' bi dhammah zahirah. Ini tak ada masalah. Sebab kita tahu Zainab ini mubtada'. Mubtada' marfu' bi dhammah zahirah. Kenapa? Memang asalnya dhammah. Tapi ini senanglah sebab dia duduk awal ayat kan. Dia duduk awal ayat, kalau kita dah tahu dia mubtada', kita tak payah banding. Ini mabni saraf rasanya ni sebab dia adalah nama perempuan yang tidak ada tamar buta. Tapi nak buat macam mana tak payah pening sebab duduk awal ayat. Perkataan dia duduk awal ayat tak payah nak fikir banyak. Ini kena mabni saraf ni, nak buat macam mana, tak payah. Ikut saja yang asal. Ya. Yang kedua, ini duduk tengah. Iltaqaitu bihamzata fi maktabat madrasah. Saya telah berjumpa dengan Hamzah di pusat sumber sekolah. Sepatutnya kat situ bihamzatin. Kita tahu. Tapi dalam exam tak ada baris ya. Hatta yaumul qiyamah pun takkan ada baris KPM buat. Ya, LPM takkan letak baris. Ya. So kat sini kita kena tahu, anggapkan tak ada baris dalam buku ni. So iltaqaitu bihamzata. Tapi kita nampak kata Hamzah. Dan sebelahnya ada B. Ini mesti mamnu saraf ni. Maka kalau selepas mamnu saraf ni B ni, selepas ni mesti baris bawah kan. So tapi dia berbaris atas. Tengok dia tulis apa. Isim majrur wa alamat jaruhu fathah. Isim majrur tapi alamat jar dia berbaris atas. Niyabatan an fathah. Ya, tapi perlu dibaris yang asalnya dibariskan baris kasrah. Kerana apa tak boleh dibariskan kasrah dan dibariskan atas? Kerana mamnu' minas sarf. Ya, dan ketiga aktub adar bi qalamin aswada, sepatutnya bi qalamin aswadin sebab dia naat. Nampak? Naat majrur bi fathah. Ya, niyabatan an kasrah li anna mamnu' sarf. Senang cerita kalau i'rab ni hafal daripada ni je. Niyabatan an kasrah li anna mamnu' sarf. Hafal ni je. Yang depan kita boleh tengok, ini naat ni. Okey, kita boleh buat naat majrur bil fathah. Lepas tu kita salim balik niyabatan naat kasrah li'anna mamnu' min sarf. Itu ya. Contoh kalau macam ni pun kita tak boleh pening majrur, mana majrur fathah semua. Kita hafal ni niyabatan kasrah li'anna mamnu' min sarf, kita buat isim majrur. Isim majrur lagi majrur bil fathah. Sudah. Isim majrur bil fathah sudah. Daripada benih. Ya, so dah habis bab ni. Dah habis. Buat lagi Katanya apa kat situ? Ayin asma al-mamnu'ah min as-sarf. Semua bayin sebab tentukan asma mamnu'nya al-sarf dan terangkan seperti pertama qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Amma as-safinatu fakana limasakina ya'maluna fil bahri. Sumanya masakin. Sebab apa? Dia adalah jamak taksir yang tengah-tengah dia
alif kecil tu, dan selepas ni ada 3 ataupun 2 huruf. Kaf, ya, nun. So yang ni untuk bayin sabab ya, sebab pertama. So sebabnya untuk li'ila wahida, ataupun kalau kita nak teranglah untuk kerana dia berakhir jamak taksir yang wasat ada sakinah ya, yang ada alif tanda mati kat tengah, wa ba'dahu harfan au araf. Kalau tak nak pun terang je lah, li'ila wahida. قال الله تعالى أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Ukhar, kita tahu dah. Ukhar ni adalah daripada wazan fu'al. Kan fu'al. So ini adalah sebab yang kedua. Sebab yang kedua daripada sifat. Dan daripada wazan fu'al. Okay. Yang ketiga, Raja'a Musa ila qawmin qadbana asifan. Qala ya qawmi alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasanan. Kat sini mana? Musa. Ini boleh jadi banyak tak? Boleh. Ini boleh jadi nama ajami. Kat sini boleh jadi li'ila wahidah dekat macam nama husna tu. Ya, tapi lebih tepat Musa ini duduk dekat ajami lah. Ya, duduk dekat yang kedua. Jadi kalau kita nak buat nombor 1 pun betul ya. Yang keempat, qala Allah Ta'ala inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di wa awhayna ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wa sebagainya. Banyak dah pun. Apa tadi? Nuh. Nabiyin ila Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub. Tak ada banyak ajami ya. Yang kelima lah tutup pula. Yang kelima ialah sana alamat tak nampak. Baida, baida. Nampak tak baida? Baida ni perkataan yang berakhir dengan hamzah. Dia perkataan yang berakhir dengan hamzah. Itu. Ya, itu saja. Lepas tu cuba kita i'rab ya, i'rab bawahnya. Kita i'rab nombor 1. Marartu bil Luqman. Nama Luqman di Madinah. Luqman ni nama orang. Okey, bila nama orang kita segmen 2 sebab. Okey, sebab pertama kata nama, sebab yang kedua sifat. So dia berakhir dengan alif nun. Nampak tak? Jenis dia. Ya. Tapi sebelum dia ada B. Kita ingat. Kalau B dia adalah isim majrur bi fathah. Lepas tu kita hafal, dia fathah al-kasrah dia nama saraf. Okey. Lepas tu mana? Hamra nombor 2. Zara'at al-ummu zuhuran hamra'a fi sahatil bait. Zuhuran hamra'a. Ini sebab ada sifat kepada bunga-bunga. Bunga-bunga yang kemerah-merahan. Dan zuhuran tu berbaris atas. So dia akan jadi na'at mansub bil fathah niyabatan an